benda yang kita tertinggal pada diri kita pada hari ini, di mana kita nak dapatkan kembali keberkatan yang hilang. Satu, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu, kalau sekiranya kamu beriman dan bertakwa pada Allah, la fatahna alaihim barakat, aku tolong buka pintu-pintu keberkatan dalam hidup kamu. Keberkatan yang datang daripada Allah ini dengan kita tidak buat maksiat. Jangan buat maksiat. Siapa yang buat maksiat aja, dia hilang keberkatan. Dan yang akhir sekali, hilang keberkatan tatkala mana berlakunya perbalahan dan pertengkaran. Berhaniskan buat kerja, berhaniskan dengki di antara satu sama lain. Dalam kerja, kita rasa cemburu di antara satu sama lain. Kita ada penyakit yang terlibat dengan penyakit hati di kalangan kita, hilang berkat. Berhaniskan tidak akan diberkati lagi tatkala mana hati kita sudah berpecah dan kita tidak lagi sama dalam sama-sama satu matlamat dalam ketaatan pada perintah Allah. Jangan buat maksiat. Supaya jangan buat maksiat ini, kita diajar supaya sentiasa betulkan matlamat. Betulkan matlamat yang menyebabkan akhirnya kita akan masuk di dalam lingkungan orang yang penuh dengan keberkatan. Rumah tangga yang diberkati. Sebab tu para hadiskan, seorang isteri dia sentiasa sebut pada suami dia, bang, bawalah saya dan rumah tangga kita ke syurga Allah. Dia ajar supaya sebut pada rumah tangga dia, sebut pada suami dia. Suami sebut pada isteri, tolong dan bantu saya untuk saya bawa rumah tangga ini ke syurga Allah. Dengan kita buat demikian, kita membetulkan matlamat dalam hidup. Sebab kadang-kadang kita dah lari dah matlamat dalam hidup kita. Banyak benda yang kita buat benda yang dilarang oleh Allah. Kita ni senang, kita nak tahu kita berkat tak berkat. Kita ni mati agak-agak masuk dalam syurga tak masuk syurga. Tuan-tuan nak tahu kita masuk syurga tak masuk syurga? Senang je. Para hadiskan tanya orang rumah masing-masing. Balik nanti duduk depan orang rumah masing-masing, pegang di tangan orang rumah. Tanya orang rumah kita, pergi jauh-jauh sikit daripada anak-anak. Pergi tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan, yang abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni, gamak-gamaknya abang besok dalam syurga tak? Abang ni, muka ni, gamak-gamak besok dalam syurga tak? Biar orang rumah kita mandang atas bawah. Susah juga bang. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak khatam-khatam lagi. Nak masuk syurga macam mana? Dalam hidup sejak saya kahwin dengan abang ni, saya tak pernah pun khatam Quran depan abang. Cukup dah. Kita pun boleh anggap dah. Orang rumah kita, kalau kita meninggal dunia, kita terbaring je. Orang rumah kita tengok mayat kita je. Dia memandang je mayat kita. Tak lepas orang tu. Amalan apa yang terbaik yang kita buat untuk melayakkan kita dalam syurga Allah, kerana kita sudah hilang keberkatan. Biar kita sentiasa sebut, bawa saya. Dan kalau kita nak dapat menantu, bagi tahu pada orang yang nak kahwin dengan anak perempuan itu, kamu nak kahwin dengan anak perempuan saya, kamu nak bawa ke mana anak perempuan saya? Tanya terus terang pada dia. Biar dia jawab dengan jawapan yang jelas. Dia sebut, saya kahwin dengan anak pakcik, nak bawa dia ke Polisa je pakcik. Baik tak bayar. Bawa, kamu nak kahwin dengan anak perempuan saya, kamu nak bawa ke mana? Bawa ke syurga Allah. Kahwinkanlah dengan dia. Dan kita pun, waktu mana akad nikah orang ni, kita pun sebut, akad nikah pengantin lelaki sebut, wahai pengantin lelaki, sekejap lagi kamu akan pikul amanah. Bawa pengantin, bawa anak perempuan aku ni untuk kahwin dengan kamu. Pastikan bawa dia ke dalam syurga Allah. Kalau kamu tak boleh bawa dia ke dalam syurga Allah, kami satu keluarga akan dakwa kamu di padang mahsyar Allah nanti. Biar terkencing pengantin lelaki. Nak sebut ini gambaran apa dia? Nak suruh timbul keberkatan. Nak suruh timbul keberkatan dalam hidup. Lalu apabila kita jaga ketaatan, kemaksiatan kita jauh, lalu keberkatan ini akan timbul dan kita akan rasa tenang. Walaupun rezeki kita sikit, nampak pada zahir sikit, tetapi kita boleh tersenyum indah. Walaupun nampak kita susah pada zahir, tetapi Allah sedang memberkati kehidupan ini. Nampak walaupun kita dalam keadaan payah, dalam keadaan pada satu ketika, tetapi kita bertenang dan kita rasa lapang pada satu ketika yang lain. Itu tanda keberkatan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Anda rasa sekali ini, mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati dalam hidup kita. Saat-saat yang kita semakin dekat dengan masa yang penuh dengan keberkatan ini, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.